cikgu akan tengok pungut bila buka sekolah. Kecuali kalau cikgu hantar latihan yang cikgu nak urgent Okey, cikgu dah mula rekod. So cikgu boleh start kelas. Pelajar yang lambat tu cikgu tak akan add Okey. Okey, nak tanya, nampak tak slide cikgu? Nampak tak slide cikgu? Tak ada lagi cikgu. Tak nampak. Tak nampak. Nampak dah. Ada. Nampak dah. Nampak dah. Okey, nampak dah Okey, thank you. So kita boleh sambung lah. Okey, dalam biologi kita untuk pengetahuan awak, kita ada 15 bab. Untuk tingkatan 4, kita ada 15 bab. Untuk tingkatan 5, kita ada 13 bab. 15 bab tingkatan 4, 13 bab tingkatan 5. Campur 2, 28 bab yang perlu dihabiskan. Okey, jadi dalam biologi tingkatan 4, kita ada dua tema kita ada dua tema yang kita akan belajar, iaitu yang pertama asas biologi, yang kedua ialah fisiologi manusia dan haiwan. Okey, untuk tema satu ni mengenai asas biologi. Dia nak perkenalkan asas-asas biologi itu apa. So dalam tajuk ni kita akan tengok bab 1 sehingga bab 7. Di bawah tema asas biologi ada 7 bab, iaitu pengenalan kepada biologi dan peraturan makmal. Yang kedua, biologi sel dan organisasi sel. Ketiga, pergerakan bahan merentasi membran plasma. Keempat, komposisi kimia dalam sel. Kelima, metabolisme dan enzim. Keenam, pembahagian sel dan respirasi sel. Jadi ada 7 bab dalam tema 1, iaitu asas biologi. Jadi hari ni cikgu akan pergi kepada bab 1 dahulu, iaitu pengenalan kepada biologi dan peraturan makmal. Untuk peraturan makmal ni awak kena dengarlah penerangan cikgu sebab awak adalah batch kedua lah yang akan menduduki peperiksaan amali. Batch pertama ialah SPM 2021 ni. Dia adalah batch pertama yang akan menduduki peperiksaan amali. Kan cikgu dah ceritakan hari tu, dah terangkan peperiksaan amali ni ialah peperiksaan di mana awak akan menduduki peperiksaan melakukan eksperimen secara individu. Awak seorang-seorang je buat eksperimen. Buat fizik, eksperimen kimia, eksperimen bio. Jadi awak kena fahamkan peraturan makmal. Okey, dalam bab 1 ni awak akan belajar tentang bidang-bidang dalam biologi dan peluang kerjaya yang ada. Sekiranya awak ni meminati sangat biologi, apakah cabang ilmu ataupun cabang kerja yang awak boleh pilih. Yang kedua, kita akan belajar tentang keselamatan dan peraturan dalam makmal biologi. Yang ketiga, berkomunikasi dalam biologi. Macam mana cara nak buat graf, macam mana cara nak catat data, macam mana nak lukis rajah biologi. Okey, itu kita panggil berkomunikasi dalam biologi. Dan akhir sekali, bagaimana penyiasatan saintifik dalam biologi. Okey, kita pergi dahulu kepada bab subtopik 1.1. Okey, bidang biologi dan kerjaya. Okey, perkataan biologi berasal daripada bahasa Yunani. Okey, biologi berasal daripada bahasa Yunani, iaitu dia pecahkan kepada dua, iaitu bios, logos. Okey, bios, logos. Bios bermaksud kehidupan. Logos bermaksud kajian. Jadi kesimpulannya ialah biologi ialah
kajian terperinci tentang benda hidup dan persekitaran semula jadi. Siapa yang ambil biologi, dia akan belajar benda hidup dan persekitaran. Kita tak akan belajar tentang atom, kita tak akan belajar tentang tuas. Kan awak ada belajar dalam sains kan? Kita tak akan belajar tentang momentum. Benda tu tak ada dalam biologi. Biologi ni belajar tentang bios. Bios ni benda hidup, logos kajian. So kajian tentang benda hidup dan persekitaran semula jadi. Kenapa kita kena belajar biologi? Okey, biologi ni membolehkan kita memahami, biologi ni membolehkan kita memahami struktur, memahami fungsi organisma dan interaksi organisma tersebut dengan alam sekitar. Maknanya kalau kita belajar tentang manusia, kita akan belajar belaka manusia, kita belajar tentang struktur manusia, fungsi organisma dalam manusia, fungsi sel dan sebagainya, dan interaksi manusia dengan persekitaran. Okey, semua yang berkait dengan benda hidup, itulah biologi. Okey, jadi sebab itulah bila awak type, awak search biologi dalam internet, maka dia akan keluar macam ni lah. Keluar apa cikgu? Ni keluar macam ni. Bila sebut biologi, tengok ada gambar beluncas, ada gambar ulat kan. Kita belajar tentang bunga, kita belajar tentang paramecium, kita belajar tentang benda-benda hidup lah, semua benda hidup. Okay, manusia, kita belajar tentang ekosistem, kita belajar tentang human, semua mengenai manusia, semua mengenai benda hidup, tumbuhan, haiwan, itulah biologi. Okey, ini ialah contoh-contoh bidang kajian dalam biologi. Ini ialah contoh-contoh bidang dalam biologi. Kalau botani, kalau botani, ini adalah kajian mengenai hidupan tumbuhan. Kalau kaji tentang tumbuhan, pokok, kita panggil botani. Nampak ni, tani, bertani. So mengenai tumbuhan lah, botani. Kalau kajian mengenai fungsi dan mekanisme dalam organisma, mengenai fungsi jantung, mekanisme pernafasan, mekanisme peredaran darah, asalkan semua yang berlaku dalam badan kita, badan haiwan, kita panggil fisiologi. Dalam tumbuhan pun kita kaji fungsi dalam tumbuhan, mekanisme pengangkutan dalam tumbuhan, apa saja dalam benda hidup. Kita kaji fungsi dan mekanisme, kita panggil fisiologi. Kalau kaji tentang genetik, kaji tentang pewarisan, kaji tentang DNA, kita panggil bidang genetik. Kalau kita kaji tentang mikroorganisma, kita panggil mikrobiologi. Awak perasan tak? Awak sedar tak? Kalau biologi mesti ada GGG, fisiologi, mikrobiologi, ekologi. Semua ada GGG. Mikrobiologi ni ialah mengkaji tentang mikroorganisma. Apa itu mikroorganisma? Ni cara nak ingat. Jenis-jenis mikroorganisma. Pro 2 vivaku ala beca. Ni cara nak ingat Pro 2 vivaku ala beca. Apa dia? P protozoa, V virus, K kulat, A algae, B bakteria. So siapa-siapa yang berminat nak kaji virus, nak kaji virus corona, tu ialah bidang mikrobiologi. Dan akhir sekali, kalau ekologi, ekologi ni ialah kajian mengenai interaksi antara organisma dengan persekitaran. Contoh, kita kaji tentang ekologi lautan, laut. Tu ekologi tu. Kita kaji tentang ekologi paya bakau. Paya bakau. Boleh so ini adalah contoh-contoh bidang kajian dalam biologi. Cikgu ada jenis-jenisnya lagi. Nanti awak akan guna untuk jawab latihan cikgu.
Kalau dia panggil bioinformatik, bioinformation. Apa dia? Iaitu suatu bidang yang mengaplikasikan teknologi komputer dalam pengurusan maklumat biologi. Katakan awak ni minat biologi, awak ni minat ICT, awak pergi ke universiti nanti awak ambil bidang bioinformation. Okay, siapa-siapa yang berminat dengan bidang biologi, minat ICT, ambil bioinformation, iaitu dia aplikasikan teknologi komputer, aplikasi dalam bidang biologi. Okay, yang ni cikgu dah sentuh tadi. Okay, siapa yang berminat dengan virus, siapa yang berminat nak kaji bakteria. Sekarang bidang mikrobiologi ni sangat diperlukan. Contoh sekarang ahli mikrobiologis yang pencen pun dia panggil balik sebab nak kaji ni, keperluan ni nak kaji tentang coronavirus ni. Okey, bioteknologi. Bioteknologi dia datang daripada perkataan biologi dan teknologi. Apa dia? Iaitu penggunaan teknologi yang menggunakan sistem biologi atau organisma hidup untuk menghasilkan sesuatu produk. Guna teknologi dalam bidang biologi untuk hasilkan sesuatu produk yang berguna kepada manusia. Contohnya awak ni apa? Awak jumpa suatu teknologi. Awak nak guna teknologi tu untuk hasilkan alat kosmetik untuk mudakan orang. Maknanya kalau pakai ubat awak tu jadi muda. Tu bidang bioteknologi lah tu. Okey. Kalau awak ni minat sangat nak kaji tentang haiwan, kita panggil bidang zoologi. Ingat zoo, ingat haiwan, bidang zoologi. Kalau minat tentang tumbuhan, tadi cikgu dah katakan tani, botani. Kalau kajian tentang alam sekitar, lautan, bukit, paya bakau, kita panggil ekologi. Dan untuk pengetahuan awak, cikgu memang suka. Kalau masa universiti dulu, cikgu memang suka paper ekologi. Sebab bila ekologi kita akan keluar. Kalau paya bakau, pergi dekat paya bakau. Kalau hutan, masuk hutan 3 bulan. Kalau belajar tentang laut, belajar menyelam dalam laut. Tu berkenaan dengan ekologi. Okey. Kajian tentang proses biokimia. Tadi cikgu dah sentuh kan? Proses mekanisme dalam badan haiwan, mekanisme dalam manusia, mekanisme dalam tumbuhan, kita panggil fisiologi, function dia, fungsi dia dalam badan haiwan, tumbuhan, manusia. Fisiologi. Kalau kaji tentang struktur organisma, bedah manusia, bedah haiwan, kita panggil anatomi. Okey, anatomi. Sebab tu kalau kita nak tahu struktur ikan, kita belah ikan. Kita panggil anatomi. Kita nak tahu struktur manusia, kita belah manusia. Kita panggil anatomi. Kalau kaji tentang genetik, pewarisan, kita panggil genetik. Kalau kajian tentang serangga, katakan awak ni suka sangat dengan serangga. Nanti universiti ambillah bidang entomologi. Okay, entomologi. Kajian tentang fungi. Fungi ni kulat. Awak ni sangat suka dengan kulat. Kulat, cendawan. Ambillah bidang mycology. Ada seorang pelajar cikgu dulu dia obses dengan cendawan. Dia sangat suka. Macam-macam jenis cendawan dia baca. Okay. Salah satu cita-cita dia nak ambil bidang mycology. Dan kalau kajian tentang tisu, kita panggil histologi. Jangan risau, slide ni nanti cikgu akan hantar dalam WhatsApp group. Jangan risau, nota-nota semua ni cikgu akan hantar dalam group. Okay, dapat Jika nak bertanya kepada cikgu, awak on mikrofon lah. Okay, seterusnya. Okay, kita nak tengok sumbangan biologi dalam kehidupan harian. Okay, kenapa kita nak belajar-belajar tentang biologi ni? Sebab sebenarnya biologi ni dia banyak sangat beri sumbangan kepada manusia. Salah satu contoh dalam bidang perubatan, macam-macam dah. Daripada bidang biologi ni, kita dah bidang perubatan sudah berkembang, iaitu sudah ada kaedah persenyawaan in vitro,
Jangan risau sebab nanti dalam tingkatan 4, tingkatan 5 awak akan belajar lebih lanjut lagi tentang bidang-bidang ni. Okey, dalam bidang perubatan sudah ada perancangan keluarga, pembedahan plastik dan terapi gen. Sebenarnya pembedahan plastik tu pun macam Korea kan dia buat pembedahan plastik. Sebenarnya pembedahan plastik tu pun sebenarnya sumbangan biologi dalam bidang perubatan. Okey, dalam bidang farmasi. Farmasi ni bidang ubat-ubatan. Macam-macam dah yang boleh dihasilkan. Sudah ada pembuatan. Yes, apa dia? Nak tanya apa? Tak Lim Jia Ying tak boleh tengok slide. Siapa? Lim Jia Ying. Kalau dia tak boleh tengok slide tu ni dia punya apa ni? Dia punya telefon dia. Dia seorang ke yang bermasalah? Ada orang lain lagi tak yang bermasalah? Saya tak boleh tengok juga. Awak boleh tengok awak guna ke apa? Guna Telefon. Phone chat ke apa? Oppo. Yes. Oppo sepatut boleh. Tak tahu terjadi tapi. Tak jadi. Kena tukar setting lah tu. Nanti kena baiki deh. Mungkin baiki lah dia kena main-main sikit setting. Cuba tanya dia Haji Aing. Dia guna apa? Laptop ke telefon ke apa? Using handphone. Handphone juga. Handphone jenis apa? OnePlus. OnePlus. Patut boleh. Okay, maybe awak kena tukar setting. Kena tukar adalah kena setting apa-apa nanti. Dia kalau orang lain nampak, awak tak nampak, maknanya setting lah tu. Okay, tak apa. Nanti awak tengok rakaman. Maybe nampak nanti daripada rakaman Okay. Kemudian dalam bidang farmasi, sudah ada pembuatan vitamin sintetik. Okay, vitamin sintetik maksudnya vitamin buatan. Vaksin, okay, hormon insulin dan enzim sintetik. Semua ni adalah ubat-ubatan yang sudah pun macam-macam dihasilkan dalam bidang farmasi. Okey, seterusnya bidang penghasilan makanan. Penggunaan mikroorganisma dalam pembuatan keju, kicap, tapai dan tempe. Dia guna mikroorganisma untuk hasilkan tempe. Tempe awak makan ke? Dia guna mikroorganisma untuk hasilkan kicap. Sebenarnya itu adalah sumbangan biologi. Dalam bidang pertanian, tanaman dan haiwan transgenik. Haiwan transgenik ni maksud dia haiwan yang sudah diubah genetik dia. Cikgu saya tak faham apa maksud haiwan yang sudah genetik diubah. Maksudnya macam ni lah, katakan contoh awak nak hasilkan lembu yang banyak daging, banyak susu. Kita pun ambil genetik, katakan contoh ni lembu tempatan. Contoh katakan contoh ni lembu Malaysia. Lembu Malaysia susu sedikit tapi daging banyak. Jadi kita macam mana kita nak buat supaya daging lembu Malaysia ni menghasilkan daging banyak, susu banyak. So kita ambil genetik lembu Switzerland. Kita ambil genetik tu, kita masukkan dalam genetik lembu Malaysia. So nanti akan dapat terhasillah lembu baru yang mana ada daging banyak, susu banyak. So itulah maksud dia haiwan transgenik. Nak bagi tahu awak, bidang pertanian pun sudah berkembang dengan adanya sumbangan biologi. Okey, teknologi hidroponik, aeroponik, nanti awak akan belajar lebih lanjut. Okey, ni contoh-contoh sumbangan biologi dalam kehidupan harian, iaitu contoh kulit kerang bantu rawatan tulang. Awak pun tak terfikir macam mana dia boleh ambil kulit kerang, kenal kerang? Okey, kulit kerang untuk hasilkan tulang. Untuk gantilah siapa-siapa yang ada tulang patah, tulang rosak, dia ambil kulit kerang, dia ekstrak, adalah cara-cara dia untuk menghasilkan tulang, untuk bantu rawatan tulang. Dan ini telah dilakukan oleh sekumpulan penyelidik UPM, Universiti Putra Malaysia. Nak tunjuknya, inilah sumbangan biologi. Macam-macam dah sekarang ada Okey. Okey.
So kalau cikgu tanya lah ya, kerjaya dalam biologi. Okay, sekarang cikgu dah masuk kerjaya dalam biologi. Kalau awak search dalam internet, awak tulis kerjaya biologi, career in biology, dia akan keluar macam ni. Nampak? Dia akan keluar macam ni. Macam-macam kerja yang berkait dengan biologi. Okay? Macam-macam kerja yang berkait dengan biologi. Okay, contoh Okay, kita nak tengok apakah contoh-contoh kerjaya dalam biologi. Kalau betul lah awak berminat dengan biologi, awak boleh belajar, okay, bersungguh-sungguh untuk biologi. Awak dapat result yang baik untuk biologi, awak dapat buat medik. Okay, perubatan. Okay, dapat buat perubatan. Okay, dapat jadi doktor. Okay, kemudian tak kisahlah doktor gigi ke, okay, doktor perubatan ke, jadi pakar ke, jadi surgeon ke. Bidang biologi lah tu. Okay. Yang cek mata awak, optometris. Optometris tu sebenarnya dia masuk universiti tau, yang cek mata awak tu. Okay. Kalau yang terkenal, Prof. Dr. Muhaya kan. Pakar mata. So pun bidang biologi juga. Kalau awak berminat dengan kimia dan biologi, awak minat dua-dua, minat bio, minat kimia, awak boleh ambil farmasi. Okay, farmasi ni ialah berkaitan dengan ubat-ubatan. Okay, kalau awak ni adalah seorang ahli sukan, tetapi pada masa sama awak minat biologi, awak boleh ambil sains sukan. Okay, awak kata, ada sains sukan cikgu? Ada. Awak adalah seorang ahli sukan, awak minat bersukan, tetapi pada masa sama awak minat biologi, awak boleh ambil jadikan kerjaya sains sukan. Awak bukan jadi Lee Chong Wei ni, awak bukan nak jadi Lee Chong Wei main-main ni. Awak adalah pakar yang menasihati ahli sukan. Contoh macam Lee Chong Wei cedera. Awak pakar dia, awak kata awak tak boleh main ni untuk 6 bulan. Lee Chong Wei kena akur pada pegawai sains sukan dia. Okay, kalau awak berminat lah, ada ditawarkan di USM Kubang Krian. UITM pun tak silapnya ada UITM ada juga sains sukan ni. Dia ada cabang-cabang dia. Siapa yang berminat boleh ambil. Okey, kemudian forensik. Forensik, siapa yang suka tengok cerita CSI. Cikgu dahulu, cikgu memang cita-cita cikgu nombor 1 ialah nak jadi forensik. Tetapi sebab keluarga tak bagi ambil lah cikgu biologi. Forensik. Apa cikgu forensik ni? Forensik ni kalau berlaku pembunuhan ke, dia yang akan pergi dulu. Dia akan ambil DNA, dia akan ambil cebisan sel orang yang kena bunuh, kena bakar. Itulah kerja forensik. Pun bidang biologi juga. Ada ditawarkan di USM Kubang Krian. Dia nak pakai sikit je orang dia ambil sedikit je pelajar dia. Pelajar cikgu ada seorang ambil forensik. 2 orang, sorry. 2 orang pelajar cikgu dah jadi forensik dah sekarang. Kerja dengan polis. Okay. Kemudian kalau minat nak mengajar, boleh jadi pensyarah biologi ataupun guru biologi. Okay. Kalau minat dengan tumbuhan, nak kaji-kaji tumbuhan, ambillah botani. Okay. Kalau minat lah nak kaji tentang persekitaran, boleh ambil bidang ekologi. Okey, jadi pakar ekologi atau sains marine. Sains marine. Awak hanya kaji laut je. Awak hanya kaji laut. Awak kena kaji batu karang, awak kena kaji spesies-spesies ikan, pelbagai-pelbagai spesies ikan. Awak kena pandai belajar menyelam. Tu sains marine. Pun bidang biologi juga. Okey. Kalau awak minat dengan serangga, ambil apa ni? Serangga, entomologi. Kalau minat dengan, cikgu kata tadi, obses dengan fungi. Okey, fungi. Obses dengan kulat cendawan. Ambil bidang mycology. Jadi pakar mycology. Awak ni minat dengan tumbuhan. Tapi pada masa sama awak minat dengan landscape. Okey, landscape. Okey. Boleh ambil bidang horticulture. Okey, horticulture horticulture. Ni dia berkait dengan tanaman, pada masa sama minat nak buat landscape. Boleh ambil bidang horticulture. Okey, yang ni
Sebenarnya pakar neuron terkenal Asia Tenggara. Ni. Cikgu pernah bawa pelajar kita. Cikgu kata dah aktiviti sekolah kita macam-macam So cikgu pernah bawa pelajar kita untuk 2 tahun pergi ke pertandingan Brain B Brain B, Malaysian Brain B Challenge Kelantan. So ini ialah Prof Datuk Dr. Jafri Malin pakar neuron, pakar otak terkemuka Asia Tenggara. Okay. Kalau minat tentang neuron, tentang otak, bolehlah jadi doktor pakar otak nanti. Okay, so habis tentang kerjaya, kita pergi kepada praktif formatif. Tugasan awak ialah, selain daripada buat latihan yang cikgu hantar tadi, cikgu nak awak salinlah dalam kertas kajang, masukkan dalam fail nota, cikgu nak awak salin praktis formatif 1.1 dan jawapan. Jawapan pun cikgu tolong beri dah. Okay, kita tengok soalan. Apakah maksud biologi? So biologi ialah kajian terperinci tentang kehidupan dan interaksi benda hidup dengan persekitaran semula jadi. Kenapa? Sebab bio, benda hidup, logi, kajian. Jadi kita nak kaji tentang benda hidup dan interaksi benda hidup dengan persekitaran semula jadi. Soalan 2, nyatakan 3 bidang biologi dan kemajuan dalam bidang tersebut. Okey, bagilah mana-mana 3 bidang biologi. Kalau bidang genetik, kemajuan dia ialah kita dah gabungkan dengan ICT, iaitu bioinformatik. Kalau bidang mikrobiologi, kemajuan dia ialah kita dapat hasilkan pelbagai vaksin dan ubat-ubatan. Contoh kan mikrobiologi tadi nak kaji mikroorganisma kan. Satu contoh ialah virus. Kan kita dah hasilkan pelbagai vaksin. Yang terbaru tengah cari vaksin coronavirus, vaksin COVID-19. Okay. Kalau bidang bioinformatik ataupun bioteknologi, kemajuan dia sekarang kita sudah ada bioplastik. Apa dia ni cikgu bioplastik ni? Bioplastik ni ialah plastik apabila dia hancur, dia akan terbiodegradasi. Maknanya plastik yang hancur dan tidak membahayakan alam sekitar. Okey, dia akan terurai dengan sendiri. Itu kemajuan dia. Okey, soalan 3. Pilih satu perkembangan dalam bidang biologi dan bincangkan sumbangan bidang tersebut kepada manusia. Okey, so bidang dia ialah bidang bioteknologi. Kemajuannya ialah bioplastik. Jadi apa? Bincangkan. Jadi bila bincangkan, awak kena hurai sikit. Okey, bioplastik ni apa? Bioplastik ni ialah produk sampingan pertanian atau daripada botol plastik terpakai dengan menggunakan mikroorganisma. Maksudnya dia buat plastik tu menggunakan mikroorganisma. Jadi bila benda tu hancur, mikroorganisma tu dia akan yang ada dalam plastik tu akan hancurkan plastik tu sendiri. Awak faham ke macam ni dah? Sebelum ni plastik tak hancur. Cuba awak tengok plastik biasa tu. Plastik bila kita buang dalam tong sampah ke, kita tanam dalam tanah ke, 10 tahun lagi awak akan jumpa plastik tu tak hancur. Tetapi sekarang dia sudah ada bioplastik, iaitu plastik bila cukup masa dia akan terurai dengan sendiri. Contoh plastik biasa. Awak faham kau orang Kelantan panggil supik gelenyar tu. Plastik biasa tu. Cuba awak tengok dia tak hancur ke? Tetapi sekarang kalau awak tengok plastik Tesco, plastik apa lagi? Kadang-kadang kita simpan dalam plastik, tengok plastik tu hancur dengan sendiri dah. Plastik tu terurai dengan sendiri dah, hancur. Jadi berkeping-keping. Itu contoh bioplastik. Maknanya sampai satu tempoh dia akan hancur, terurai dengan sendiri. Berbanding plastik zaman dulu. Plastik zaman dulu awak simpanlah 100 tahun, 200 tahun, masih ada kat situ lagi. Dia tak hancur. Okey? Okey, soalan 4. Namakan 5 kerjaya yang berkaitan dengan bidang biologi. Okey, awak carilah 5 kerjaya. Okey, doktor, pakar kiropraktik,
pakar kiropraktik ni yang tadilah yang sains sukan tadi. Ahli fisiologi senaman, ahli mikrobiologi, ahli farmasi, ahli sains marine, ahli botani. Awak carilah 5 kerjaya yang berkaitan. Okey, kita masih ada masa lagi setengah jam, so cikgu sambung lagi. Okey. Seterusnya kita pergi kepada 1.2, keselamatan dan peraturan dalam makmal biologi. Okey, makmal biologi ni nanti awak masuk sekolah pembelajaran PDPC biologi berlaku dalam makmal. Maksudnya cikgu tak perlu jemput awak. Setiap kali waktu biologi awak kena turun ke makmal. Okey, jadi nak masuk makmal ada beberapa langkah keselamatan ya. Okey, yang pertama awak kena kenal dahulu peralatan-peralatan yang ada dalam makmal biologi. Cikgu, saya perlu hafal ke benda-benda ni? Awak kena tahu dan ingatlah. Okey, yang pertama ni kita panggil stesen pancuran kecemasan. Nama dia stesen pancuran kecemasan. Dia macam, orang panggil apa ya? Macam inilah yang awak mandi tu Okey, so digunakan apabila bahagian badan terkena bahan kimia atau bahan-bahan berbahaya. Bila awak terkena bahan kimia, terkena asid ke apa, ni kena mandi di bawah stesen pancuran kecemasan. Okey. Yang ni kita panggil stesen pencuci mata. Digunakan untuk mencuci mata apabila terkena bahan kimia atau bahan-bahan berbahaya. Yang ni dia duduk kat bawah, sebab tu dia panggil stesen pencuci mata. Yang ni dia macam kita mandilah sebab seluruh tubuh kita terkena bahan kimia, so kita kena mandi. Kita panggil stesen pancuran kecemasan. Yang ni stesen pencuci mata. Okey. Yang ni kita panggil kebuk wasap. Kebuk wasap, you nampak ada benda ni. Dia macam ada saluran ni. Ini ialah kebuk wasap. Tujuan dia untuk mengelakkan daripada terhidu gas-gas yang berbahaya seperti klorin, bromin dan nitrogen dioksida. Biasanya kimia lah ni. Kalau biologi dia tak guna dah. Contoh katakan awak nak buat eksperimen. Eksperimen tu menggunakan gas bahaya. Jadi awak akan buat dalam kebuk wasap ni. Maknanya awak akan buat eksperimen di situ saja. Dalam kebuk wasap saja. Sebab nanti gas-gas tu akan disalurkan melalui saluran ni. Dia akan keluarkan gas-gas berbahaya tu. Kita panggil kebuk wasap. Okey, yang ni kita panggil kabinet aliran lamina. Yang ni ada dalam biologi Kabinet aliran lamina. Menyediakan aliran udara yang ditapis di ruang kerja yang bersih di dalam kabinet aliran lamina. Yang ni kalau awak nak buat kerja amali bio yang memerlukan persekitaran bersih. Tak usah ada habuk. Jadi kita akan buat dalam kabinet aliran lamina. Okey, kemudian yang ni kita panggil kabinet keselamatan biologi. Menyediakan ruang kerja yang tertutup untuk mengkaji bahan yang telah atau berkemungkinan telah dicemari oleh patogen. Katakan contoh awak nak kaji tentang virus, nak kaji tentang kulat, nak kaji tentang bakteria, kita kaji dalam ni, kabinet keselamatan biologi. So perlu tak cikgu saya tengok rajah saya kena kenal alat-alat ni? Yes, awak kena kenal alat, nama, fungsi. Okay, nama, fungsi dan gambarnya. Awak kena kenal. Okay, seterusnya. Ini ialah apa yang awak perlu pakai lah, tapi biasanya di makmal kita tak pakai Ini ialah goggle. Okay, ini ialah goggle. Tujuan dia untuk mengelakkan mata daripada terkena bahan kimia berbahaya. Cikgu rasa semua kenal goggle ni Sejak ada coronavirus ni semua kenal goggle. Okay, sekolah kita pun ada jual Goggle untuk mengelakkan mata daripada terkena bahan kimia berbahaya. Ini ialah topeng muka untuk melindungi daripada asap, wap, habuk yang boleh menjejaskan sistem pernafasan. Okey, ini ialah sarung tangan makmal. Okey, cikgu back sekejap. Nampak tak kita pakai sarung tangan? Bila kita nak buat spesimen ni, nak belah-belah spesimen ni, kita akan pakai sarung tangan. Okey, cuba kita tengok apa fungsi sarung tangan untuk mengendalikan sampel biologi. Okey,
Contoh kita nak belah ikan, kita nak belah jantung lembu, kita akan pakai sarung tangan lah. Okey, pencuci tangan untuk untuk membasmi kuman pada tangan. Yang ni memang ada dalam makmal. Kemudian kita ada baju makmal, lab coat, untuk melindungi badan dan pakaian daripada percikan bahan kimia yang berbahaya. Bila kita nak buat pembedahan, memang cikgu minta pelajar pakai lab coat sebab takut nanti bila awak belah, darah tu terpercik pada baju awak. Tengok contoh macam cikgu nak belah jantung lembu, cikgu pakai lab coat takut terkena baju. Okay, and then kalau awak masuk universiti sekalipun, awak diminta untuk pakai kasut kasut bergetah. Okay, tak boleh pakai slipper, tak boleh. Kena pakai kasut makmal untuk mengelakkan kecederaan daripada serpihan, kaca dan tumpahan bahan kimia. Even awak masuk universiti pun, kalau nak masuk makmal memang kena pakai kasut. Okay. Kemudian kena tahu bahan-bahan yang boleh dibuang ke dalam sinki dan bahan-bahan yang tidak boleh dibuang. Cikgu tak nak dah tanya, cikgu saya boleh buang tak dalam sink ni? Awak kena tahu sendiri. Okay, ni ialah contoh-contoh bahan yang boleh dibuang dalam sinki. Contoh bahan kimia yang mempunyai nilai pH hingga 9. Yang kedua, cecair dan larutan yang mempunyai kepekatan rendah dan tidak berbahaya. Contoh, awak guna larutan perwarna. Okey, lepas habis eksperimen, okey, boleh buang. Air suling, okey, lepas habis eksperimen, boleh buang dalam sink. Okey, kalau larutan tu tidak berbahaya, boleh buang dalam sink. Okey. Yang kedua, bahan-bahan yang tak boleh buang dalam sink. Kenapa? Sebab kalau awak buang dalam sinki, dia akan tersumbat. Bila tersumbat sinki, dia akan menimbulkan bau. Okey, contoh sebatian pelarut organik aseton alkohol benzena. Yang ni bahan berbahaya, tak boleh buang dalam sinki. Nilai pH bahan kurang daripada 5 atau lebih daripada 9. Maksudnya asid, tak boleh buang dalam sinki. Bahan kimia, asid, grease, minyak, sisa pepejal, bahan kimia, kaca, getah ni kalau buang ni tersumbat sink. Logam berat, merkuri, okey, berbahaya dah. Bahan meruap, buang dalam sinki, berbahaya. Bahan toksik, berbahaya. Bahan sisa organik, mikroorganisma, bangkai, buat-buat eksperimen ikan, buang ikan dalam sinki, berbau lah nanti. Bahan reaktif, bahan radioaktif. So semua ni adalah bahan yang tidak boleh dibuang ke dalam sinki. Satu, kerana dia berbahaya. Yang kedua, kerana dia boleh menyumbat sinki. Okey, seterusnya. Bagaimana kaedah mengurus bahan sisa biologi? Okay, selepas menjalankan eksperimen, terdapat bahan sisa yang perlu diurus dengan teliti. Katakan contoh, awak buat eksperimen ikan. Lepas awak bedah, awak buang macam tu sahaja. Tak boleh. Okay, tak boleh. Okay, cuba kita tengok. Contoh-contoh bahan biologi, bahan sisa. Katakan contoh, awak buat eksperimen menggunakan sisa tajam. Menggunakan sisa tajam. Kita panggil kategori A, sisa tajam. Contoh sisa tajam ni ialah peralatan tajam seperti picagari, jarum, kaca, scalpel dan lain-lain alat tajam yang boleh menyebabkan luka. So macam mana cara nak buang? Boleh tak buang macam tu saja? Tak boleh. Mesti dimasukkan ke dalam bekas yang disediakan khas bagi sisa tajam. Dan bekas ini tidak perlu disteril. Katakan contoh, cikgu nak buat eksperimen melibatkan darah. Okay, cikgu pun guna jarum. Jarum tu cikgu akan buang dalam bekas jarum saja. Okay? Dan bila cikgu buang, ada cara dia. Maksudnya tak boleh buang macam tu saja dalam tong sampah. Nanti kena tangan pembantu makmal, kena tangan awak, luka. Okay. B, sisa tidak tajam. Okey, sisa tidak tajam ni ialah seperti sarung tangan, kertas tisu, piring petri, bekas kaca plastik dan agar yang telah mengeras. Okey, jadi caranya ialah bungkus dahulu di dalam beg plastik biobahaya, tahan autoclave, disteril dalam autoclave
untuk nyah kontaminasi dan kemudian masukkan ke dalam tong biobahaya. Beg plastik biobahaya tidak boleh dibuang ke dalam tong sampah biasa. Maksudnya ada cara-cara dia lah. Bukan awak yang buat ni yang ni ialah pembantu makmal ataupun cikgu yang akan buat. Okey, seterusnya kategori C, bangkai haiwan. Contoh awak buat eksperimen ikan. Okey, so awak kena bungkus dengan rapi menggunakan bahan penyerap seperti kertas tisu, masukkan dalam beg plastik biobahaya dan disejuk beku. Biasanya kita akan buang dalam tong sampah besar lah ataupun cikgu akan suruh awak tanam. Okey, kategori D melibatkan cecair iaitu kotor, kaldu dan medium cecair seperti darah. Okey, semua sisa cecair biologi mesti dinyah kontaminasi secara autoclave sebelum dilupus. Sisa cecair biologi yang telah disteril perlu dilupus dengan segera. Ada pelajar tanya dah, apa maksud steril? Steril ni maksudnya kena bebas kuman. Yang ni bukan tugas awak. Okay, yang ni bukan tugas awak. Sebenarnya ini adalah tugas pembantu makmal. Yang mana yang tugas saya cikgu yang ni? Biasa yang ni lah. Yang melibatkan bangkai haiwan. Okay, yang tu awak kena bungkus dengan tisu, buang. Cikgu akan suruh buang di mana-mana. Yang lain tu bukan tugas awak Yang ni cuma awak kena hafal lah macam mana cara nak urus bahan buangan tu. Okey, ni ialah contoh-contoh yang dia sebut tadi. Ni ialah beg plastik biobahaya. Kalau awak pergi hospital, banyaklah ni beg plastik biobahaya. Dia akan buang sampel-sampel darah. Okey, ni bekas sisa tajam. Bahan-bahan tajam kita buang dalam ni. Supaya tak terkena tangan. Yang ni tong biobahaya ni tong biobahaya. Ada tong lah. Untuk untuk asingkan bahan-bahan yang bahaya lah. Okey. Kemudian ni kita panggil autoclave. Autoclave ni fungsi dia untuk steril bahan-bahan dulu. Nak matikan kuman dulu. Kena masuk dalam autoclave dulu. Yang ni bukan tugas awak. Okey, jelas Okey, seterusnya. Apa yang perlu dilakukan sekiranya berlaku kemalangan dalam makmal? Okey, jika sekiranya berlaku apa-apa kemalangan lah. Terjatuh termometer ke pecah ataupun terjatuh terjatuh bika, apa-apa sahaja yang berlaku dalam makmal biologi, tugas awak ialah maklumkan kepada guru. Okey, maklumkan kepada guru. 2, 3, 4, 5 ni tugas cikgu ataupun pembantu makmal. Tugas awak maklumkan kepada guru. Okey, jadi jadikan ni tugas cikgu. Cikgu, saya kena baca ke tugas orang lain pun? Yes, awak kena baca Okey, jadikan kawasan tumpahan kawasan larangan. Nampak? Bila berlaku apa-apa tumpahan, kita akan jadikan kawasan tu kawasan larangan. Awak tak boleh masuk dah. Sekat tumpahan bahan kimia daripada merebak dengan menggunakan pasir. Nampak? Dia tuang pasir dekat tempat tumpahan tadi. Kaut tumpahan bahan kimia dengan menggunakan alat yang sesuai dan buang dengan selamat. Ni kalau bahan kimia biasa yang tak berbahaya. Kalau berlaku tumpahan merkuri, merkuri ni biasanya kalau termometer pecah. Okey, bahaya Apa-apa berlaku cikgu kata dah, maklumkan kepada guru. Jadikan kawasan tumpahan kawasan larangan. Dan ini 3, 4 ni tugas cikgu dan pembantu makmal lah, iaitu cikgu akan tabur serbuk sulfur untuk menutup tumpahan merkuri dan cikgu kena hubungi pihak bomba sebab nanti kalau tak dia akan jadi beracun lah. Okey. Okey, sikit lagi cikgu akan ajar sehingga muka surat 10. Tak ada, sikit lagi. Okey, inilah amalan-amalan dalam makmal biologi Okey, makmal biologi ni tempat kita belajar tentang tempat kita buat eksperimen. Okey, jadi etika berpakaian, awak kena guna baju makmal. Tapi biasanya sekolah kita tak guna Guna baju makmal, sarung tangan, kasut dan goggle keselamatan mengikut kesesuaian. Okey, peraturan keselamatan makmal, dilarang bekerja bersendirian dalam makmal tanpa pengawasan. Maksudnya awak tak boleh masuk makmal secara suka-suka.
Awak kena tunggu di luar makmal sehinggalah cikgu beri kebenaran masuk. Basuh tangan selepas menjalankan eksperimen. Dilarang membawa masuk barang yang tidak berkaitan. Contoh, bawa masuk makanan. Air tak apa, cikgu bagilah kebenaran untuk minum air. Tapi makanan apa semua, beg tak boleh. Bersihkan tempat bekerja dengan disinfektan. Sekarang kalau awak dah datang ke sekolah nanti, sebelum awak mula PDPC makmal, awak kena lap dulu meja awak. Buang sisa mengikut prosedur yang telah ditetapkan, dilarang makan minum dalam makmal dan kenal pasti semua simbol keselamatan pada bahan dan peralatan sebelum digunakan. Okey, langkah keselamatan berhubung kebakaran. Sekiranya apa-apalah tiba-tiba berlaku kebakaran, hentikan kerja serta-merta, matikan semua punca elektrik, keluar dari makmal mengikut laluan pelan kecemasan, hubungi pihak bomba, jangan cemas, jangan tolak menolak, jangan berpatah balik untuk mengambil barang tertinggal dan berkumpul di tempat yang telah ditetapkan. Kenapa cikgu kena cerita semua ni? Kenapa cikgu kena beritahu awak? Sebab sekarang sudah ada peperiksaan amali biologi. Sebab tu kena beritahu awak ni. Okey? Awak kena alert dengan benda-benda macam ni. Okey, dan akhir sekali kita tengok sikit lagi. Pengendalian barangan kaca dan bahan kimia. Bila awak guna barang kaca, bahan kimia, berhati-hati apabila mengendalikan barangan kaca panas. Okey, kena berhati-hati bila guna barangan kaca panas. Ada pelajar, dia ambil bika, bila panas dia terlepas, pum, pecah. Okey, dah tahu benda tu pecah, kena hati-hatilah. Sebarang kerosakan mesti lapor kepada cikgu. Pecah kaca ke apa ke, lapor kepada cikgu. Jauhkan bahan kimia mudah terbakar daripada sumber nyalaan api. Dilarang menyentuh, merasa, menghidu bahan kimia secara langsung. Yang ni, kalau buat eksperimen berkaitan dengan makanan, dilarang merasa makanan yang awak buat tu. Okay? Kalau awak buat eksperimen jus, kadang-kadang kita ada guna jus ni, jus orange, jus limau, jus tembikai. Dilarang minum jus yang awak guna dalam makmal tu. Okay? Dilarang merasa, menyentuh dan sebagainya. Okay. Kalau awak mengendalikan spesimen hidup, contoh katakan kita bedah tikus, kita bedah ikan, guna sarung tangan semasa mengendalikan spesimen biologi. Spesimen yang tidak berbahaya yang telah dibedah kena tanam ataupun kita sejuk beku. Biasanya kita tanam deh, contoh awak bedah tikus. Tak boleh buang macam tu deh, kena tanam dalam tanah. Cuci tangan dengan bahan pencuci antiseptik sebelum dan selepas eksperimen. Semua permukaan dan tempat kerja mesti dibersihkan. Selepas awak buat eksperimen, awak kena bersih bahan radas dan meja awak. Okey, yang ni cikgu tak baca, you baca sendirilah bantuan kecemasan deh. Okey, cikgu pergi kepada amalan sikap saintifik. Bila awak buat eksperimen, awak kena berminat. Kena ada sifat ingin tahu. Cikgu tak nak awak duduk tengok kawan awak buat eksperimen. Awak kena buat sendiri. Kena minat, kena ada sifat ingin tahu. Bila awak merekodkan data, awak kena jujur, tepat. Okay, jujur dan tepat. Sebab nanti bila awak buat eksperimen bio, peperiksaan amali bio, awaklah yang buat, awaklah yang ukur, awaklah yang akan isi data tu. Kalau awak ni tak pandai nak isi data, sampai bila-bila pun awak tak pandai. Okay, kena rajin dan tabah menjalankan sesuatu kajian. Biasanya eksperimen bio ni buat sekali tak jadi, kena buat lagi sekali. Okay, kena bertanggungjawab terhadap keselamatan diri dan rakan serta alam sekitar, menghargai, mengamalkan kehidupan yang bersih dan sihat, menghargai sumbangan sains dan teknologi dan mesti berfikiran kritis dan analitis. Siapa yang ambil biologi, fizik, kimia, otak dia kena seiring, kena berfikir kritis dan analitis. Okey, kita pergi last practice formatif. Lepas tu habislah. Okey, nyatakan 3 contoh peralatan perlindungan diri dalam makmal. Awak carilah apa-apa saja, cikgu nak 3 je. Alat pelindung mata, goggle untuk mengelakkan mata daripada terkena bahan kimia berbahaya, baju makmal untuk melindungi pakaian daripada kerosakan, apa-apa saja dia nak. Apa-apa 3 contoh peralatan.
Okey, cikgu bagi adat pelindung mata, baju makmal, kebut WhatsApp. Ikut awak lah, awak nak ambil apa-apa. Boleh, bebas Okey, kebut WhatsApp untuk mengelakkan daripada terhidu gas-gas berbahaya seperti klorin, bromin dan nitrogen dioksida. Okey, nombor 2. Selepas menjalankan eksperimen, anda diberi tugasan untuk menguruskan bahan sisa biologi kategori B, iaitu sisa tidak tajam. Fikirkan cara yang terbaik agar bahan sisa biologi tersebut tidak menjejaskan alam sekitar. Soalan 2 ni, awak ambil muka surat 8, kategori B. Awak salin je. Nak salin macam mana cikgu? Yang pertama, bungkus dulu dalam beg plastik bio bahaya tahan autoclave, steril. Kemudian masukkan ke dalam tong bio bahaya. Awak salin je dalam buku teks. Okey, nombor 3. Suatu kemalangan telah berlaku dalam makmal melibatkan tumpahan merkuri. Terangkan langkah-langkah menguruskan tumpahan merkuri. Semua ada dalam buku. So maklumkan kepada guru, jadikan kawasan tumpahan kawasan larangan, tabur sebut sulfur, hubungi pihak bomba. Okey, soalan 4. Bahan kimia perlu dikendalikan dengan cermat untuk mengelakkan daripada terjadinya kemalangan yang tidak diingini. Senaraikan langkah-langkah pengendalian bahan kimia. Yang ni ada di muka surat 10. Okey, ada jawapan dia di muka surat 10. So cikgu tak perlu baca lah. Okey, so kelas kita berhenti setakat ini. Kita jumpa 3.30 esok untuk 1.3. Dah? Okey. Okey, so jangan lupa isi kehadiran. Yang tidak hadir tolong PM cikgu sebab tak masuk kelas online. Okey, anda boleh left. Okey, Assalamualaikum dan selamat berehat. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Dan cikgu akan beri jawapan tadi. Awak jangan lupa buat praktis formatif 1.1 dan 1.2. Okey Okey. cikgu. Terima kasih. Link YouTube cikgu akan beri lambat sikit sebab dia nak proses dulu. Okey. Okey.